KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Dietitian Nora. Jadi untuk hari ini saya akan terus membawa satu topik yang mungkin ada yang biasa dengar ataupun mungkin ada yang tak pernah dengar tentang pemakanan secara sedar ataupun dalam bahasa Inggeris dinamakan mindful eating. Jadi adakah anda semua di rumah pernah dengar apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan secara sedar? Jom saya bawakan beberapa senario ataupun keadaan yang mana mungkin anda di rumah pernah melaluinya. Jom kita pergi kepada senario pertama, iaitu anda makan di rumah bukan disebabkan lapar. Anda makan tapi mungkin disebabkan berasa bosan ataupun sebenarnya tidak tahu apa lagi perkara yang hendak dibuat. Jadi satu-satunya cara anda hendak menghilangkan rasa kebosanan itu, anda mungkin makan disebabkan oleh rasa bosan tersebut. Yang kedua, senario lain pula, apabila anda mungkin makan dalam satu beg ataupun dalam satu bekas makanan yang mana porsinya dah ternyata banyak. Dan apabila anda makan makanan tersebut, anda tidak menyedari bahawa anda sebenarnya telah menghabiskan kesemua makanan di dalam beg ataupun di dalam bekas makanan tersebut. Yang mana ini kita kata pemakanan tanpa sedar sebenarnya ataupun mindless eating. Dua senario ini mungkin pernah anda alami sebenarnya. Dan kadang-kadang kita tidak perasan bahawa kita hampir melakukan perkara-perkara ini pada setiap hari dan pada setiap kali kita menikmati makanan tersebut. Dan yang seterusnya, kita mungkin juga makan disebabkan oleh emosi. Dan ini saya rasa ramai ibu-ibu di rumah ataupun adik-adik di rumah yang mungkin makan disebabkan oleh emosi itu sendiri. Mungkin rasa marah, rasa sedih, yang mana apabila anda berasa satu-satu emosi dan dia datang, emosi tersebut berlaku pada bila-bila masa dan kita akan makan berdasarkan emosi tersebut. Jadi kita bukan lagi makan disebabkan oleh kita lapar ataupun memerlukan makanan pada masa tersebut, tetapi disebabkan oleh kita mencari sejenis makanan ataupun sesuatu makanan yang kita ingin makan untuk membuatkan kita rasa lebih selesa, untuk menghilangkan emosi-emosi yang kita rasa terlebih dahulu. Jadi itu adalah senario ketiga yang mungkin juga dilalui oleh adik-adik di rumah dan juga ibu ayah di rumah. Yang seterusnya, kita juga mungkin makan apabila kita membuat sesuatu kerja. Mungkin apabila kita membuat sesuatu kerja, kita fokus pada satu-satu kerja, kita fokus kepada handphone ataupun kepada gadget ataupun menonton televisyen ataupun menonton wayang, kita sebenarnya tidak sedar bahawa kita sedang menikmati makanan. Jadi kita kata kita makan sebenarnya dengan distraction yang ada. Sambil membuat perkara-perkara lain, kita menikmati makanan tanpa kita sedari. Dan senario kelima ini juga mungkin juga berlaku kepada anda di rumah apabila anda scrolling ataupun melihat media sosial ataupun melihat iklan-iklan di televisyen, keluar iklan-iklan menarik tentang makanan-makanan tertentu. Secara tiba-tiba ataupun secara tidak langsung, anda sebenarnya mungkin rasa teringin ingin menikmati makanan tersebut disebabkan oleh iklan-iklan tersebut. Jadi seterusnya selepas saja melihat iklan-iklan tersebut, kita rasa ingin menikmati makanan dan juga ingin dapatkan makanan tersebut. Itu antara senario yang kita katakan pemakanan tanpa sedar sebenarnya yang berlaku dalam hari-hari kita sebenarnya. Jadi itu adalah pemakanan tanpa sedar. Jadi pemakanan secara sedar sebenarnya berlaku di sebalik ataupun berlawanan daripada perkara tersebut. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan secara sedar?
Yang mana pemakanan secara sedar kita tidak lagi fokus kepada apa yang dimakan, tapi kita akan fokus kepada bagaimana kita makan, iaitu how dan juga why, kenapa. Okey, kalau sebelum ni kita mungkin tahu tentang makronutrien, tentang karbohidrat, tentang lemak, tapi kali ini kita lebih kepada menikmati makanan tersebut, fokus kepada makanan tersebut sendiri, dan itu dinamakan mindful eating. Jadi untuk mengetahui lebih banyak information ataupun maklumat tentang pemakanan secara sedar, jangan lupa saya akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam diet dan nutrisi. Kalau tadi kita dah tahu beberapa senario pemakanan tanpa sedar, jadi jom kita fahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan secara sedar ataupun mindful eating itu sendiri. Yang mana untuk pengetahuan semua, mindful eating bukanlah sejenis diet dan dia tidak menyarankan ataupun bukan satu teknik diet sekalipun, kerana ia merupakan satu teknik tentang cara kita makan sebenarnya, dan kita tak perlu mengira kalori untuk kita mengamalkan mindful eating itu sendiri. Jadi apakah yang kita maksudkan tentang mindful eating? Untuk lebih jelas, pemakanan secara sedar adalah satu teknik yang mana kita menggunakan kesemua deria yang kita ada untuk lebih menghargai makanan tersebut. Kita gunakan segala deria yang ada, 5 deria itu untuk kita menikmati satu-satu makanan ataupun fokus kepada satu-satu makanan, dan kita enjoy the moment kita menikmati makanan tersebut. Jadi kita kata kita akan makan dan kita ada satu pengalaman makan yang hebat, yang menarik, untuk kita lebih menikmati makanan tersebut, dan kita tak letakkan apa-apa judgement ataupun pengadilan terhadap makanan tersebut. Jadi ia lebih kepada pengalaman, dan dah tentu pengalaman ini adalah berbeza bagi setiap individu, dan dah tentu kita boleh mengamalkan mindful eating ini sama ada kanak-kanak, orang dewasa dan sesiapa sahaja boleh mengamalkan pemakanan secara sedar. Jadi seterusnya kita tengok langkah demi langkah bagaimana kita nak mengaplikasikan ataupun mengamalkan pemakanan secara sedar dalam aktiviti harian kita. Yang pertama, kita tengok kepada jadual. Bagi membantu kita mengamalkan pemakanan secara sedar, mempunyai satu jadual sebenarnya sangat membantu, iaitu jadual makan yang tetap pada setiap hari. Jadi kita dah siapkan satu jadual pada jam berapa yang sepatutnya kita menikmati hidangan makanan. Kalau kebiasaannya untuk rakyat Malaysia, kita ada 3 hidangan utama, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Jadi setiap individu sepatutnya dah letakkan bila agaknya kita perlu menikmati sarapan pagi, bila agaknya kita menikmati makan tengah hari dan juga makan malam. Dan sekiranya kita memerlukan snack ataupun ekstra makan, di antaranya kita mungkin ada 1 ataupun 2 snack lagi mengikut keperluan. Jadi dengan adanya jadual, kita akan lebih alert ataupun lebih alert dengan kita punya waktu makan dan bila kita sepatutnya makan, berbanding untuk mereka yang tiada jadual makan yang tetap, yang mana mungkin akan berlebihan makannya pada setiap masa. Jadi kata lapar terus makan, lapar terus makan. Jadi dengan adanya jadual dapat membantu kita untuk lebih mindful ataupun makan secara sedar apabila tiba pada masanya. Yang kedua,
kita perlu lihat ataupun elakkan segala distraction ataupun gangguan. Okey, kebanyakan daripada kita ada banyak gangguan ketika waktu makan. Dalam keadaan yang serba moden dan ramai yang bekerja, dah tentu kadang-kadang ada di antara kita yang makan sambil melakukan kerja ataupun sambil menjawab telefon ataupun sambil menyiapkan kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan, terpaksa makan pada waktu-waktu tersebut. Tapi sebaiknya pada waktu makan kita elakkan semua distraction ataupun gangguan yang ada. Maksudnya pada waktu makan kita hanya tertumpu kepada aktiviti makan itu sahaja. Jadi tak ada gangguan dari segi kerja, tak ada gangguan dari segi menonton televisyen ataupun bermain dengan gadget ataupun alat-alat yang lain. Okay, jadi pada waktu makan kita tetapkan satu masa, iaitu waktu yang sesuai untuk kita makan, dan kita pastikan kita fokus kepada makanan tersebut. Dan otak kita pula fokus kepada aktiviti makan itu sendiri. Jadi kena jadikan makan itu adalah satu acara ataupun satu event yang kita akan tempuh pada setiap hari, bukan sampingan. Kalau sebelum ni kita mungkin jadikan makan itu adalah aktiviti sampingan, maksudnya sebab buat kerja dan kita makan semasa kita buat kerja. Jadi fokusnya adalah pada kerja tersebut, bukan pada makanan yang kita makan. Jadi untuk lebih mindful ataupun lebih sedar dengan makanan tersebut, kita kena pastikan kita makan tanpa sebarang gangguan. Dan pada masa yang sama, kena pastikan kita makan di tempat yang betul. Maksudnya kalau makan sepatutnya ia berlaku di meja makan. Tapi ramai di antara kita yang mungkin makan di tempat kerja, di meja kerja sendiri, atau makan di hadapan TV, televisyen, atau makan di sofa, atau mungkin semasa menonton wayang pun makan, ataupun semasa di dalam kereta. Jadi sepatutnya kita kena pastikan kita makan hanya pada tempat tertentu dan pada masa tertentu supaya kita boleh lebih fokus dan tumpukan kepada aktiviti makan tersebut. Jadi jangan ada sebarang gangguan dan pada masa yang betul. Yang seterusnya, kita tengok kepada kita punya skala lapar. Kita ada satu tools ataupun satu alat yang boleh kita gunakan untuk memberi panduan kepada kita sebelum kita menikmati sebarang hidangan, sama ada untuk makan utama ataupun untuk snack itu sendiri. Kalau skala lapar itu sendiri mempunyai 1 hingga 10. 1 hingga 10, yang mana 1 ni adalah sangat lapar ataupun kelaparan, 5 lebih kurang nutrien, dan 10 adalah sangat kenyang. Jadi kita boleh nilai tahap kelaparan diri kita sendiri berada pada paras yang mana sebelum kita menikmati makanan tersebut. Jadi sepatutnya kita makan bukan pada skala 1, bukan pada skala 2, tetapi apabila badan kita dah bagi signal kita berada pada di antara 3, 4 atau 5, kita dah mula makan sebenarnya. Bukan menantikan pada yang 2 atau 1, yang mana keadaan tersebut kita dah dapat signal lain daripada tubuh badan kita, seperti sakit kepala, perut yang berbunyi terlalu banyak kali, ataupun rasa pening ataupun hypo, yang mana kita dah terlalu lapar pada waktu tersebut. Lapar untuk makan tapi tidak terlalu lapar. Jadi sebelum makan, nilai dulu diri sendiri sama ada kita terlalu lapar ataupun tidak, ataupun kita masih lagi kenyang dan tak perlu menikmati sebarang hidangan lagi. Jadi skala lapar ini boleh digunakan sebelum makan untuk memastikan kita dapat menikmati makanan dengan lebih baik. Kalau tadi kita dah bercerita tentang skala lapar, kita masuk kepada antara tips ataupun langkah-langkah yang kita boleh gunakan untuk makanan secara sedar. Yang seterusnya adalah dengan melihat ataupun perhatikan makanan yang ingin kita makan tersebut menggunakan semua 5 deria yang kita ada. Jadi apakah deria yang kita ada? Kita ada deria penglihatan, kita ada deria sentuhan, kita ada deria bau, deria rasa, dan kita ada pendengaran. Jadi kita akan gunakan 5 deria tadi untuk kita pada mulakan kita punya proses makan tu, melihat kembali makanan yang akan dimakan. Biasanya ramai yang tak lakukan teknik ini, maksudnya dia tak appreciate ataupun tak nampak apa sebenarnya yang dia cuba nikmati. Jadi sebaiknya apabila kita ingin menikmati satu-satu jenis makanan, kita ambil dan lihat makanan tersebut
yang berada di dalam pinggan kita. Adakah nasinya warnanya cantik? Adakah nasinya masak dengan sempurna? Bagaimana tekstur makanan tersebut? Adalah porsinya cukup ataupun tidak? Dan juga lain-lain yang kita boleh lihat dengan menggunakan 5 deria yang saya sebutkan tadi. Ataupun kalau kita makan buah itu sendiri, kalaulah katakan buah orange ataupun buah oren tu kita ambil dan kita pegang, kita akan nampak warnanya orange, kita akan tahu dia punya teksturnya kasar, dan apabila kita buka orange tersebut, kita ada bau daripada buah itu sendiri dan kita akan rasa tekstur buah tersebut berbeza daripada kulit. Dan apabila kita makan, kita akan ada satu lagi rasa yang menyebabkan kita akan dengar juga sekiranya makanan tersebut kita kunyah. Jadi kita akan gunakan semua dari rasa untuk kita menikmati makanan tersebut bermula daripada penglihatan kita. Jadi kita akan lebih hargai dan lebih memahami apakah makanan itu sendiri. Yang seterusnya, apabila kita menggunakan deria rasa itu sendiri, tadi salah satunya adalah deria rasa, dan deria rasa kita boleh guna dengan sepenuhnya. Apabila kita masukkan makanan di dalam mulut secara sedikit demi sedikit, bite by bite, kita tak masukkan makanan dengan kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Kenapa kita tak masukkan dengan kuantiti yang banyak? Kita nak pastikan makanan tu betul-betul kita berjaya hancurkan, kita potong dia ataupun bite by bite, dan kita nak rasa semua rasa tu di dalam mulut kita. Jadi kalau kita makan orange, kita masukkan satu slice orange tu dan kita gigit, kita akan rasa sama ada masam, manis, ataupun kalau makanan lain mungkin ada rasa umami, mungkin ada rasa pahit pada makanan tersebut. Kalau kita makan kerepek, kita akan gigit kerepek tersebut, kita akan dengar bunyi kita menggigit kerepek tersebut. Jadi kita akan makan gigitan tu lebih kurang 20 hingga 40 kali kunyahan. Okey, so bite by bite, sedikit demi sedikit, dan dikunyah dengan jumlah di antara 20 hingga 40 kali, yang mana ini akan membantu proses penghadaman. Okey, dan apabila sedang menikmati makanan separuh jalan, anda boleh berhenti sekejap untuk melihat semula skala yang ada tadi, sama ada anda makan tadi pada 3, 4, 5 iaitu lapar, dan mungkin kita akan berhenti di antara 6 hingga 8. So tidak terlalu kenyang, tapi kita dah rasa ada makanan yang masuk ke dalam badan kita. Sekiranya kita dah sampai 6, 7 ataupun 8, kita boleh stopkan ataupun berhentikan proses makan tersebut, dan kita tak perlu nak habiskan kesemua yang ada di dalam pinggan kita, yang mana ini dah menunjukkan kita sudah pun mempunyai jumlah makanan yang mencukupi mengikut isyarat yang diberikan oleh tubuh badan kita. Jadi itu antara tips-tips yang kita ada untuk mengamalkan pemakanan secara sedar. Jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau tadi kita dah lihat tips-tips ataupun bagaimana kita nak amalkan pemakanan secara sedar, jom kita beralih kepada apakah manfaat yang kita dapat daripada pemakanan secara sedar. Jom kita tengok manfaat-manfaat pemakanan secara sedar yang dapat kita perolehi sekiranya kita mengamalkan teknik ini dalam kita menikmati sajian makanan pada setiap hari. Yang pertama,
pasti ramai yang inginkan untuk mendapatkan berat badan yang ideal ataupun berat badan yang sihat. Jadi secara tidak langsung, teknik ini boleh digunakan untuk mengawal berat badan dan juga untuk sama ada untuk kekalkan atau untuk turunkan berat badan dengan menggunakan teknik mindful eating. Jadi itu benefit pertama yang kita dapat daripada mengamalkan pemakanan secara sedar, sebab kita akan lebih sedar dengan kuantiti makanan yang kita makan, bila kita patut makan, begitu juga dengan porsi dan jenis makanan yang diambil. Yang kedua, kita akan wujudkan satu hubungan yang lebih baik dengan makanan itu sendiri. Jadi kita tak ada judgement bahawa ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik, tetapi kita akan lebih menikmati kesemua jenis makanan dan kita tahu bila kita patut mengambil makanan tersebut dan kebaikan makanan tersebut kepada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang seterusnya, dengan mengamalkan mindful eating untuk anak-anak sebenarnya sangat bermanfaat, yang mana anak-anak boleh mempelajari lebih banyak rasa, boleh explore rasa, boleh explore semua deria yang ada pada satu-satu makanan tersebut. Jadi kalau kanak-kanak didedahkan dengan mindful eating, diberi peluang untuk melakukan mindful eating, sebenarnya membantu anak-anak mengelakkan picky eater sebenarnya. Okey. Elakkan anak-anak cerewet pada makanan dengan pendedahan teknik mindful eating, yang mana kita memberi peluang kepada anak-anak untuk menikmati rasa makanan tersebut. Itu antara kebaikan yang kita akan dapati apabila kita mengamalkan mindful eating itu sendiri. Yang seterusnya, kita akan membantu proses penghadaman, kerana apabila mengamalkan mindful eating ini, kita akan makan dengan lebih perlahan. Setiap kunyahan itu akan ambil masa yang lebih panjang, yang mana dia akan membantu proses penghadaman, dan penyerapan nutrien juga akan membantu dengan lebih baik. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, dengan mengamalkan mindful eating ini, kita akan pastikan kita dapat kekalkan cara pemakanan yang sihat dan juga memilih makanan yang lebih sihat untuk diamalkan pada setiap hari. Jadi ia merupakan satu tingkah laku ataupun perubahan tingkah laku, dan kita perlu pastikan kita buat secara konsisten untuk dapatkan perubahan tingkah laku tersebut. Jadi sama-sama jom kita amalkan pemakanan secara sedar untuk kehidupan yang lebih baik. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Didik TV KPM